اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah Suratul A'raf. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 206 ayat. Dinamakan surah Al-A'raf, tembok yang tinggi, kerana dalam ayat 46 dan ayat-ayat yang berikutnya diterangkan perihal tembok Al-A'raf yang memisahkan antara syurga dengan neraka. Intisari kandungannya menarik perhatian mengenai kitab suci Al-Quranul Karim, tentang tujuan diturunkan dan tentang kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiarkan ajarannya, serta memberi semangat kepada baginda supaya jangan ia merasa bimbang atau berduka cita terhadap kaum kafir yang menolak dan mengingkarinya. Diterangkan juga tentang kisah-kisah Rasul-Rasul dan kaum masing-masing, serta bagaimana golongan yang menderhaka di antara mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Diterangkan juga tentang nikmat kejadian manusia dari bapa yang satu, Adam AS. Lalu disebutkan perihal Nabi Adam AS dan tentang keingkaran iblis, serta diperintahkan supaya berjaga-jaga dari hasutan syaitan, musuh yang besar itu. Kemudian digambarkan pula apa yang akan berlaku dalam alam akhirat, tentang ahli syurga dan ahli neraka, dan tentang perakuan mereka, dan tentang pengakuan mereka bahawa apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala adalah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun.
فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif, Lam, Mim, Sad. Al-Quran ini sebuah kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dari Tuhanmu. Oleh itu janganlah ada perasaan bimbang dalam dadamu mengenainya, supaya engkau memberi amaran dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang ingkar, dan supaya menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, turutlah apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, dan janganlah kamu menurut pemimpin-pemimpin yang lain dari Allah. Tetapi sayang, amatlah sedikit kamu mengambil peringatan. Dan berapa banyak negeri yang kami binasakan, iaitu datang azab seksa kami menimpa penduduknya pada malam hari, atau ketika mereka berehat pada tengah hari. Maka tidak ada yang mereka katakan ketika datangnya azab kami kepada mereka, melainkan mereka mengakui dengan berkata, sebenarnya kami adalah orang-orang yang zalim. Surah yang kita bacakan pada malam ini merupakan surah yang ketujuh selepas suratul An'am, dan masih lagi berada pada juzuk yang ke-8. Surah ini mengandungi 206 ayat. Dinamakan suratul A'raf. A'raf kerana disebut perkataan A'raf dalam surah ini pada ayat 46 sehingga seterusnya. Makna A'raf ialah satu tembok tinggi antara syurga dan neraka. Dan tempat ini sebagaimana diriwayatkan ialah disediakan bagi kaum yang kebaikan dan kejahatannya sama. Maka disebabkan kejahatannya, maka dia tidak boleh masuk syurga. Tetapi dalam masa yang sama ada kebaikan yang menghalangnya untuk masuk neraka. Maka dia berada di tembok tersebut, di tempat tinggi tersebut, sehinggalah Allah Ta'ala memutuskan syurga atau neraka. Golongan A'raf atau disebut sebagai Ashabul A'raf atau Sahibul A'raf ialah orang yang kebaikan dan kejahatannya sama. Dan mereka ini menunggu tempoh. Tempoh yang mereka tunggu di antara syurga dan neraka. Perkataan urfun atau a'raf ialah makan ataupun ardun murtafi'atun, tempat tanah tinggi yang macam pagar. Sebelah kanan mereka syurga, sebelah kiri mereka neraka. Waktu mana mereka berpaling pada neraka, mereka kata, ya Allah, palingkan kami daripadanya, jangan masukkan kami. Dan waktu mana mereka memandang syurga, amatlah besar kerinduan mereka untuk masuk ke dalamnya, dan mereka berdoa kepada Allah. Mereka menyaksikan nikmat ahli syurga dan azab ahli neraka. Sehingga sampai waktu dan tempoh bila ahli syurga dimasukkan dalam syurga, ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka, maka tinggal satu kelompok ini yang kebaikan dan kejahatannya sama. Sebelum Allah Ta'ala mengadili mereka, lalu mereka akan diputuskan mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sepakat ulama surah ini dinamakan surah Makkiyah. Bila kita menyebut surah Makkiyah, surah yang menerangkan tentang usul akidah. Sama sebagaimana suratul An'am sebelum ini yang kita baca. Penegasan tentang keesaan Allah. Dan juga penegasan tentang keimanan pada hari kebangkitan dan balasan pada hari kiamat kelak. Dan menjadi tabiat suratul Makkiyah, iaitu menegaskan tentang wahyu ini datang dari Allah. Dan juga penegasan terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebangkitan yang sebenar yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh ringkaskan kepada 9 poin utama dalam kerangka apa yang terkandung di dalam suratul A'raf, yang dianggap surah yang paling panjang di kalangan surah Makkiyah.
Antara surah yang diturunkan di Mekah ini surah paling panjang sekali. Yang kebiasaan surah panjang-panjang ini surah Madaniyah. Tapi ini antara surah Makkiyah yang panjang. Yang ada 206 ayat. Meliputi juzuk yang ke-8 dan juzuk yang ke-9. Yang pertama dalam kandungan secara ringkasan bahawa Al-Quran itu ialah kalam Allah. Maka sebab itu dimulakan surah ini dengan menyebut tentang kemuliaan dan juga menyebut tentang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, Kitabun unzila ilaika. Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kandungan surah ini menceritakan kebapaan Adam AS. Bahawa seluruh manusia ini tak kiralah latar belakangnya cuma berbapakan Adam AS. Berketurunan Adam. Kita tak ada keturunan lain. Kalau ada orang kata ada makhluk lebih dulu pada Adam, manusia lebih dulu dari Adam, maka ia berbohong. Kerana Allah menjelaskan makhluk pertama yang bernama manusia ialah Adam AS. Tanpa kita menafikan jin mendahului manusia dalam penciptaan dan dalam kewujudan mereka. Tetapi manusia pertama ialah Adam AS. Maka ini menjawab persoalan yang dicari oleh manusia. Yang cuba mereka usahakan ratusan tahun untuk mencari mana asal-usul manusia. Mereka tak jumpa-jumpa. Walaupun mereka dah habis ratus juta untuk mencari fosil-fosil. Ahli-ahli ekologi, ahli-ahli sejarah. Al-Quran mudah je beritahu, semua kamu dari Adam. Maka lihat bagaimana membazirnya manusia bila mana tidak mengikut wahyu. Dia nak cari asal-usul manusia, dia tak jumpa sampai sekarang. Sedangkan Al-Quran daripada mula turun telah menjelaskan kamu semua daripada Adam AS dan menceritakan kisah Nabi Adam. Bermula dengan sujud malaikat, memuliakan Adam AS sehinggalah menceritakan bagaimana kejadian keluarnya Adam daripada syurga dan turun ke dunia dan siapkah musuh yang menjadi penyebabnya, iaitu Iblis dan keturunannya yang terus menjadi musuh manusia sampai hari kiamat. Dan yang ketiga, surah ini mempertegaskan tentang ketauhidan Allah dan ikrar tentang keesaan Allah dan hanya beribadat kepada Allah yang esa, ikhlas beragama dengannya dan mengiktiraf hak mutlak Allah dalam menghalalkan dan mengharamkan. Orang lain tak ada hak untuk halal atau haramkan. Ini hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, dalam surah yang kita bacakan ini ada penjelasan tentang wahyu dan juga kerasulan. Itu wahyu itu sabit. Al-Quran yang diturunkan dalam dada kepada dada Nabi Muhammad, kepada dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah merupakan rasul yang terpilih yang diutuskan kepada semua manusia. Dan yang kelima, dan suratul Araf ini takrir, yakni penjelasan tentang hari kebangkitan dan balasan yang akan berlaku pada hari akhirat kelak. Allah ceritakan dalam surah ini. Dan yang keenam, dalil-dalil tentang kewujudan Allah. Walaupun surah-surah sebelum ini juga telah menyebut dalil-dalil kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah. Namun untuk Allah Ta'ala terus sebagai satu rahmat kepada manusia, memberitahu terus dalil-dalil kewujudan Allah, keesaan Allah. Dan yang ketujuh, dalam surah ini mengandungi satu amaran, ancaman kepada setiap yang zalim, setiap yang membelakangi perintah Allah, setiap yang menolak keimanan, mereka akan dihukum sebagaimana yang telah diturunkan kepada umat-umat yang terdahulu. Dan khabar gembira kepada orang yang beriman, mereka akan dicurahkan keberkatan dari langit dan bumi. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan dibukakan, dilapangkan ke atas mereka segala keberkatan daripada langit dan daripada bumi. Kemudian surah ini juga yang ke-8 mengandungi kisah-kisah Nabi. Sama ada kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh,
Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Musa, untuk menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana pendustaan kaum masing-masing dan bagaimana kesudahan kaum yang mendustakan dan bagaimana pemeliharaan Allah Taala kepada kaum yang membenarkan. Di samping Allah menceritakan tentang kisah Musa dengan pelampau yang bernama Fir'aun dan juga Bani Israel yang mempersenda-sendakannya sehingga Allah tukar mereka menjadi beruk dan menjadi babi atau menjadi monyet dan menjadi khinzi. Lembut sikit. Monyet dan khinzi. Atau beruk dan babi. Kerana mereka ini melanggar perintah Allah SWT. Dan dalam surah ini juga ada satu gambaran kepada orang alim jahat. Alim jahat maksudnya orang alim dunia. Atau disebut ulama usuk. Ulama dunia. Diperumpamakan mereka ini seperti anjing sebagaimana tercatat pada ayat 176 yang nanti kita akan tafsir dan kita bacakan. Dan yang kesembilan daripada kandungan surah ini ila at-tandid bi'ibadatil asnam wa tahakkum biman abada ma la yadur wa la yanfa wa la yubsiru wa la yasma min ahjarin wa hayakil wa dhalika kulluhu litakrir mabda'it tauhid alladhi khutimat bihi di suratin kama budiat bihi, iaitu peringatan demi peringatan tentang kebatilan penyembahan berhala yang tidak memberi manfaat, yang tidak memberi mudarat, yang tidak melihat, yang tidak mendengar. Sama ada berupa patung-patung ataupun binaan-binaan yang disembah oleh penyembah-penyembah berhala, di mana surah ini berakhir dengan mempertegaskan ketauhidan Allah, mempertegaskan keesaan Allah, mempertegaskan hak menyembah itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini secara ringkas 9 poin utama dalam suratul A'raf yang bakal kita tafsirkan. Allah mulakan, kita ambil 5 ayat pada malam ini, Allah mulakan dengan Alif Lam Mim Sad. Baik, semua huruf ataupun mana-mana surah yang dimulakan dengan Yasin atau disebut huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang dicantum, maka dibaca dengan hurufnya. Alif dibaca, Lam dibaca, Mim dibaca, Sad dibaca begitu. Semua surah-surah yang dimulakan dengan huruf-huruf muqatta'ah ini disebut hurufnya. Kalau Nun disebut Nun, wal qalami wa ma yasturun. Yasin disebut Ya dan Sin, Yasin. Taha, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sad, Kaf Ha Ya Ain Sad. Semua huruf muqatta'ah dibunyikan sebagaimana hurufnya. Dibunyikan sebagaimana hurufnya. Maka kenapa Allah Ta'ala mulakan dengan huruf atau disebut huruf muqatta'ah ini? Kata ulama, sebagai isyarat bahawa Al-Quranul Karim ini tersusun daripada perkataan-perkataan bahasa Arab. Perkataan-perkataan Arab yang mana orang Arab yang terkenal dengan kefasihannya dan terkenal dengan kebijaksanaannya dalam bahasa Arab gagal atau lemah untuk mendatangkan sepertinya dan tidak pernah terfikir sepertinya. Kerana mereka mendakwa bahawa Quran ini mungkin campuran Parsi dan Rom. Kerana mereka menuduh Nabi Muhammad SAW mengambil ilmu daripada Rom, mengambil ilmu daripada Parsi. Sebab itu hikmah baginda SAW tidak pernah pergi ke Rom ataupun Parsi. Tidak pernah. Nabi tak pernah pergi empayar Parsi atau Rom. Yang pernah Rasulullah berdagang di Syam. Berdagang di Syam, tetapi tidaklah pernah kita katakan berdagang di tempat Rom yang menjadi pusat mereka. Syam hanya pusat perdagangan. Itu pun sekali Nabi SAW pergi. Kali pertama waktu kecil di mana Nabi dipulang balik oleh Abu Talib pada usia baginda 12 tahun. Kali kedua pada usia baginda 25 tahun. Membawa barang dagangan Khadijah yang berakhir dengan beliau baginda menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Tu je 2 kali, lepas tak pergi-pergi. Tetapi masyarakat Mekah tahu perjalanan Rasulullah, mereka terus menuduh bahawa Quran ini campuran ilmu Parsi dan Rom. Sebagaimana yang disebut oleh Haris bin Nadar, salah seorang pujangga Arab jahiliah, dan mempengaruhi orang lain. Maka Allah sebut ini alif, ini lam, ini mim, ini sad, kalimah apa? Kalimah Arab. Arab tulis. Kamu mengetahui Al-Quran ini Arab tulis.
yang tidak pernah ada seumpamanya. Sepertinya atau selepas tak akan ada. Dan kamu sendiri gagal untuk mendatangkan seumpama ini. Lama ni kamu mengaji bahasa Arab, tak pernah terfikir susunan ini. Tak pernah terfikir. Menunjukkan ijazul Quran. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, Kitabun unzila ilaika. Ini adalah Quran yang mempunyai kemuliaan yang tinggi. Yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang daripada Tuhanmu. Yang bertujuan memberi hidayah dan memberi kebaikan. Dan Allah Ta'ala mensifatkan Al-Quran ini diturunkan untuk menunjukkan kemuliaan. Dia tak sebut diberikan. Dia sebut turun. Maknanya datang daripada Allah, diturunkan. Kerana itu Allah menyebut, Kitabun unzila ilaika. Fala yakun fi sadrika harajun min. Maka jangan kamu susah hati, wahai Muhammad. Dengan penolakan kaummu, pendustaan kaummu, jangan kamu merasa beban dengan apa yang kamu lakukan hari ini, berdakwah kepada mereka, menyampaikan kepada mereka. Litunzira bih, supaya kamu sentiasa memberi peringatan dengan Al-Quran kepada kaum yang mendustakan. Wa zikra lil mu'minin, dan Al-Quran ini akan terus menjadi peringatan dan panduan kepada orang beriman. Baik, Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang kedua ini tentang apakah itu Al-Quran. Ia kalam Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hari ini tidak ada seorang pun mampu untuk mengatakan Quran ini ditulis oleh manusia atau diambil daripada mana-mana tamadun, disalin kembali, di copy paste. Tidak ada satu dakwaan melainkan tahakum, melainkan dakwaan sembrono tanpa bukti dan dalil. Ya, ada mereka tu yang mendakwa Quran ini cetakan tulisan Nabi Muhammad, pengaruh Rom, pengaruh Parsi. Tapi mereka boleh kata apa tapi tidak ada bukti. Ya, semua orang boleh cakap apa dia nak cakap. Tetapi bukti yang akan membezakan seorang itu bercakap benar atau salah. Maka semenjak zaman berzaman, tidak ada satu kajian yang menyatakan Al-Quran ini datang daripada lain pada Allah. Tidak ada satu kajian yang menyatakan ia ditulis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tahu Rasulullah tidak pandai menulis dan juga tidak pandai membaca, tetapi Al-Quran itu diturunkan terus ke dalam dada Rasulullah. Itu terus diingati oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyatakan, kewajiban kamu wahai Muhammad terus menyampaikan dakwah walau bagaimana penolakan mereka, jangan kamu rasa sempit dada. Sebab Allah Ta'ala sebut di sini, fala yakun fi sadrika harajun min. Jangan kamu rasa sempit dada. Jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tuan-tuan sekalian, kita juga begitu. Sebagai umatnya, kadang-kadang dalam menyampaikan kebenaran, kita rasa sesak nafas, sesak dada. Kita rasa tertekan. Sepatutnya yang langgar perintah Allah tu tertekan, bukan kita. Yang buat jahat tu sebenarnya mereka tertekan. Sebab mereka telah melanggar fitrah, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tolong sampaikan. Maka tidak patut kita yang paling merasa tekanan berbanding mereka. Maka Allah ingatkan kita, fala yakun fi sadrika harajun min. Jangan kamu tertekan. Jangan kamu rasa susah hati. Kerja kamu terus litunzira bihi, terus beri peringatan kepada mereka yang menentang, wa zikra lil mu'minin, dan kepada orang beriman untuk jadikan ia pengajaran yang berterusan. Kerana orang beriman sentiasa melihat Al-Quran sebagai kitab pengajaran. Kitab hukum hakam, kitab yang mendidik, mentarbiah mereka. Kitab petunjuk, kitab kebaikan. Kitab yang memberikan kepada mereka segala pengetahuan dan juga segala keinginan dunia dan akhirat mereka. Kitab yang memimpin mereka ke syurga. Ini orang beriman dalam menilai, meletakkan Al-Quran pada tempatnya. Yang dimaksudkan dengan Al-Quran, yakni maksud tujuan penurunan Al-Quran ini secara berterusan sampai hari kiamat ialah memberi amaran kepada orang kafir, kepada para penderhaka disebabkan mereka berpaling daripada kebenaran. Ini maksud Al-Quran. Sebab itu kita orang Islam, ketika mana kita nak menyampaikan Islam, maka jangan lupa baca Quran. Itu Quran. Itulah obat pada penyakit. Kalau kita nak guna mantik, nak guna akal sehingga kita tak nak bawa ayat Quran, bahkan kita nak gunakan kitab Taurat mereka, Injil mereka dalam memberi faham pada mereka, jangan, mereka tak akan faham. Ini obatnya.
Tuan-tuan, kita dah tahu penyakit manusia penyakit ragu. Penyakit manusia ialah penyakit kufur. Penyakit manusia ini ialah penyakit jahil. Penyakit tak kenal Tuhan. Maka obatnya ialah Al-Quran. Sebab itu Allah kekalkan Al-Quran ini sepanjang zaman. Kalau akal itu obat dia, Allah tak boleh turunkan Quran. Allah beri setiap orang beriman tu ada akal untuk cakap. Maka kita tu berhujah dengan akal kita. Tidak, Al-Quran ini suatu obat yang sebenar. Tuan-tuan sekalian, kita kalau sakit, kadang-kadang obat tu tak tahu apa, maklumat kita pun tak tahu banyak. Kita tak tahu banyak, cuma orang kata makan ni sembuh. Secara tajribah, makan sembuh. Kita pun makan lah. Maka kita tak tanya bagaimana tarkib ataupun bagaimana elemen obat yang ada dalam tu. Kita cuma tahu obat ni sembuh. Obat ni menyembuhkan kita. Maka inilah Al-Quran. Lebih hebat daripada apa yang kita lalui secara pengalaman. Kata banyak mana dalam pengalaman hidup kita, obat-obat yang kita tak faham fungsinya, tapi dia bersifat obat. Sama ada makanan-makanan, sama ada herba-herba dan sebagainya. Diadun begitu begini, jadi obat itu, jadi obat ni. Maka Al-Quran ialah obat yang bersifat mukjizat. Dalam merawat penyakit syak, penyakit kufur, penyakit munafik. Dalam memberikan keutuhan keimanan. Sehingga seorang itu tidak benar imannya selagi mana dia tidak bersama Al-Quran. Kalau benar imannya, kata Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dia akan melazimi Quran, dia akan baca di Quran. Kalau benar dia diiman. Sebab orang beriman tidak terpisah dari Quran. Itulah kekuatan dia untuk dia naikkan iman dia. Kalau macam contoh orang sihat, dia tak terpisah dari jogging, memang jogging je dia. Dia tak terpisah daripada suplemen dia. Dia tak terpisah dari diet dia untuk dikekalkan kesihatan dia. Demikian orang beriman tak boleh dipisahkan dengan Quran untuk kekalkan iman dia. Untuk mantapkan imannya. Untuk terus imannya berfungsi dengan sebenar. Sebab itu orang beriman jangan tinggalkan Quran. Kita ni. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat yang kita bacakan. Pada ayat yang pertama dan ayat yang ketiga ini. Iaitu bila Allah menyebut ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikut apa yang telah diturunkan kepadamu daripada Tuhan kamu. Allah Ta'ala perintahkan pada Nabi SAW. Demikian juga Allah perintahkan kepada para pengikutnya, orang-orang beriman, para sahabat dan umatnya untuk mentaati setiap perintah Allah. Kerana Allah menyatakan, wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan Al-Quran ini, wahai Muhammad, supaya kamu sampaikan dan jelaskan apa yang diturunkan kepada kamu, untuk mereka semua. Maka ayat ini menunjukkan wajib mengikut setiap firman Allah. Dan wajib mengikut setiap sunnah Nabi SAW. Sebab yang akan menyampaikan Quran dengan makna benar, makna sebetul-betul ialah Nabi Muhammad SAW. Kita baca Quran, tapi kita tidak mampu memahaminya dengan makna yang sebenar. Sebab Al-Quran ini diturunkan pada Nabi SAW. Maka Rasulullah lebih faham. Kerana itu baginda SAW menerangkan, menjelaskan kepada umatnya setiap makna ayat. Setiap tujuan ayat dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala juga menjelaskan di sini, haram kita mengikut mana-mana makhluk Allah dalam hal-hal keagamaan. Kita kena ikut perintah Allah dan Nabi sahaja. Bila Allah menyatakan di sini, wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan kamu ikut selain Allah. Kalau ini hukum Allah, jangan ambil hukum lain. Kalau ini perintah Allah, jangan ambil perintah lain. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut orang beriman, lelaki atau perempuan, sesudah Allah dan Rasul memutuskan suatu hukum untuk mereka mencari hukum yang lain. Siapa yang menderhaka pada Allah dan Rasul, dia sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah sebut dalam ayat yang lain, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan padri-padri mereka, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan yang akan menentukan hukum hakam dengan membelakangi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini penjelasan yang jelas
Kemudian Allah Ta'ala menyebut dalam maksud ayat ini juga ialah meninggalkan seluruh pendapat manusia ataupun ijtihad yang bertentangan dengan nas. Kadang-kadang ada orang dia nak ijtihad. Ijtihad ni apa dia tuan-tuan? Nak beri pendapat. Tapi kalau pendapat itu berlawanan dengan nas, maka tak boleh ijtihad. Sebab tu ada kaedah qawaid fiqhiyah yang menyatakan la ijtihad ma'a muqabalatin nas. Tak betul ijtihad bila ada nas. Nas ni maksudnya ada dalil Quran, ada dalil hadis, tak boleh ijtihad lah. Sebab benda tu jelas beritahu hukumnya. Bila Allah Ta'ala kata arak tu haram. Bila Nabi SAW kata sikit ke banyak haram. Lalu kita ijtihad, kalau tak mabuk tak apa. Maka ini ijtihad berlawanan dengan nas yang menyatakan arak itu haram. Sikit ataupun banyak, kalau dia mabuk banyak, sikit pun dikira haram. Nas ni ada. Sama juga pengharaman riba. Sebahagian kata, bila Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu riba adha'afa mudha'afa. Wahai orang beriman, jangan kau makan riba banyak-banyak. Maka sikit tak apa, kata mereka, ijtihad. Maka ini ijtihad salah. Sebab maksud makan riba banyak-banyak, bukan maksud sikit tu boleh. Kerana sifat riba ini memang sentiasa bertambah-tambah. Di samping ada satu nas yang lain yang menyatakan pengharaman riba secara mutlak, sikit atau banyak. Maka ini benda-benda yang tak boleh ijtihad dengan nas yang dah ada. Umpama mencuri, dia kata curi sikit-sikit tak apa, yang tak boleh curi banyak yang boleh potong tangan. Tak. Ada nas yang menyebut secara mutlak mencuri tak boleh. Ini yang disebut meninggalkan pendapat peribadi. Ada nas dan Allah Ta'ala juga menjelaskan dalam ayat ini bahawa al-man'u min ibadati ahadin ma'allah, tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Bila Allah menyebut wala tattabi'u min dunihi awliya, perkataan awliya, pembantu, penolong dan juga sembahan. Tak boleh sembah selain daripada Allah. Qalilan ma tadhakkarun, tapi cuma sedikit yang faham. Wa aktsarun nas la ya'lamun, ramai manusia tak tahu. Ramai manusia ni bodoh dalam meninggalkan perintah Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyebut baik kepada orang yang cuba mempertuhankan lain pada Allah, yang cuba mengikut hawa nafsu dan membelakangi perintah Allah. Maka dengar amaran Allah. Wa kam min qaryatin, banyak mana negeri. Ahlaknaha, kami binasakannya. Faja'aha ba'suna, datang azab kami. Bayatan au qailu, pada awal malam mereka. Pada waktu malamnya, bayatan, ketika mana mereka tidur pada malam hari. Au hum qailun, atau mereka tidur di siang hari. Berkait dengan ayat ini, bila Allah Ta'ala menjelaskan bahawa banyak dah negeri, dah banyak negara yang menderhakai perintah Allah, mengingkari rasul-rasul yang diutuskan, membohongi mereka, maka datang azab Allah Ta'ala sama ada pada waktu malam ataupun pada waktu siang. Waktu malam sebagaimana yang berlaku kepada kaum Nabi Lut. Bila mana diturunkan balak bencana dengan hujan batu api neraka dan dibalikkan buminya. Kota Sadum, kota Amura dan beberapa kota yang tempat golongan kaum Nabi Lut melakukan maksiat dan pendahkan pada Allah. Maka Allah memerintahkan Nabi Lut keluar pada waktu malam. Sebelum subuh keluar. Sebab azab Allah akan datang. Sebelum berakhirnya malam. Maka datang hujan daripada api neraka. Di mana setiap batu daripada api neraka tertulis nama setiap kaum Nabi Lut yang derhaka pada Allah. Dia tulis nama sekali. Nak beritahu azab tu tak akan tersilap, memang kena atas kepala dia. Kalau nama orang tu Mal'un, nama tulis Mal'un. Kalau nama orang tu sekian-sekian, ditulis nama dia pada batu. Dihujani. Tiba-tiba pada awal subuh, mereka rasa ni bumi terangkat. Terangkat tinggi. Terangkat tinggi suara sehingga mereka mendengar suara kambing, suara lembu berbunyi ketakutan. Kemudian dilingkupkan, kemudian dihempas ke bawah, diikuti hujan batu daripada api neraka. Begitu kaum Sadum ataupun kaum Nabi Lut dibinasakan pada akhir malam. Ataupun kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib ialah para peniaga yang suka menipu. Yang suka mengurangkan timbangan. Yang suka mengambil keuntungan dengan cara yang salah. Dan Nabi Allah Syuaib ini juga seorang peniaga. Selain seorang peternak,
Dia ingatkan kaumnya jangan tipu, jangan kurangkan timbangan. Kerana mereka ini bila beli barang dengan orang, mereka nak murah. Bila mereka jual, mereka akan timbang, minta timbangan itu tepat. Waktu mereka jual ke orang, mereka kurangkan timbangan. Dan mereka buat pembohongan, penipuan yang banyak. Akhirnya Allah binasakan mereka. Pada siang hari, waktu Qailulah. Qailulah ni tuan-tuan sedikit sebelum zuhur. Mereka rehat santai-santai lepas dah penat berniaga pukul 11, pukul 12 tengah hari, rehatlah sekejap. Sebelum lunch, sebelum makan tengah hari. Ketika itu datang azab Allah. Ketika azab Allah datang malam hari, ketika mana kamu rasa macam tak akan berlaku apa-apa sebab nak tidur. Atau ketika mana kamu dah penat kerja ni, waktu-waktu rehat sebelum zuhur ni, kita katakan qailulah. Waktu ni kita nak santai-santai, masa tu azab Allah datang. Ketika mana kamu lalai. Kamu nyangka kamu selamat, tetapi azab Allah datang waktu kamu rasa itu waktu paling selamat. Kan tidak ada waktu selamat sebenarnya untuk Allah datangkan hukumannya. Sama juga bila kita sebut tentang mati. Tak ada waktu yang kita rasa waktu tu tak mungkinlah datang malaikat sibuk kot. Tak, semua waktu malaikat Israel datang untuk cabut nyawa kita. Semua waktu. Kalau ada waktu kita rasa macam selamat sebab kita dah ada 2 dos, macam selamat je ada 2 dos. Kita pun dah Masya Allah, suplemen banyak. Ini waktu selamat ni. Dah tahu-tahu mati. Atau waktu kita sibuk dengan keluarga kita, sibuk ni banyak kerja, kita tak terfikir mati, maka datang mati. Datang tidak ada satu pun waktu selamat. Kita kena tahu yang tu. Supaya kita sentiasa bersedia mencari bekalan. Allah kata, yang mendaka pada perintah Allah, ingat, kami dah binasakan banyak kaum. Fama kana da'wahum, ketika mana mereka dibinasakan, apa kata mereka? Ija'ahum ba'suna, ketika mana datang azab kami, ketika mana datang malakul maut kami, illa anqalu, mereka mula mengaku, inna kunna zalimin, kami salah ya Allah. Tapi waktu pengakuan itu bukan waktu yang berguna. Semua orang-orang yang buat salah ni, bila datang azab Allah yang berupa malakul maut, yang berupa azab-azab kebinasaan, kemusnahan, bila mereka nampak kematian berada depan mata mereka, melainkan mereka mengaku kami salah, kami derhaka, kami zalim. Beri peluang kepada kami hidup lagi untuk kami beriman, untuk kami jadi baik, untuk kami buat ketaatan, untuk kami tidak cuai, untuk kami tidak lalai. Demikianlah kita katakan getusan-getusan mereka, demikianlah aduan-aduan mereka, tapi tidak ada manfaat. Sebab tu Allah kata, sekarang kamu dah tengok kaum yang kami binasakan. Ambil pengajaran. Sebab Al-Quran ini kitab suci yang menjadi pengajaran. Kita tuan-tuan dengan mudah belajar dalam kehidupan kita pengajaran. Kalau kita tahu benda tempat ni bahaya, kita pun ambil sikap. Berjaga-jaga, berhati-hati. Sebab itu disebut dalam hadis, ma halaka qaumun hatta ya'dhuru min anfusihim. Allah tidak binasakan satu kaum melainkan sesudah tidak ada alasan lagi pada mereka. Bila tak ada alasan, mereka tolak Islam, mereka tolak agama Allah, maka ketika itulah Allah Ta'ala binasakan. Sebab semua dalil-dalil yang mereka minta sudah diberikan. Semua kemusykilan sudah dijawab. Apa lagi mereka nak? Dan semua tanda-tanda kebesaran Allah sudah ditunjuk. Tapi mereka terus menolak. Kerana ego dan sombong, maka sampai waktu Allah Ta'ala binasakan orang-orang yang menderhaka pada perintah Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.